Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, seperti biasa, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya ya. Saya akan rujuk komen. Share ramai-ramai ya. Kita ada shadow ban dan juga Facebook dengan TikTok sudah keluar laporan mengatakan tahap sekatan dalam tahun ini ya, khususnya 6 bulan tahun ni, 6 bulan pertama memang tertinggi ya, lebih tinggi daripada dulu-dulu lah. Okay, so share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya, Regi JC Rita Udin. Now saya terima kasih ya, jelas. Now saya hendak ulas satu perkara yang saya kira sebenarnya ramai orang tidak tahu, dan berdasarkan pengalaman saya di social media, dah lama baca komen-komen, dah lama dengar hujahan, huraian influencer, aktivis dan sebagainya. Saya kira sebenarnya perkara ni dia terang lagi bersuluh kalau anda rajin meneliti perlembagaan persekutuan maupun menghayati perlembagaan persekutuan dengan bantuan pakar. Tetapi orang tidak tahu. That is sad. Dan ahli politik juga tidak memberitahu anda. Malah saya lihat ahli politik sendiri ada spin sana spin sini. Dan bila keadaan tidak memihak mereka, mereka bersuara dan menyatakan rasa tidak puas hati dan sebagainya, seolah-olah benda tu, benda yang saya nak ceritakan ni mereka tidak tahu, iaitu satu kuasa agung yang terang-terang termaktub dalam perlembagaan ya. Dan saya rujuk kepada kuasa budi bicara yang di-Pertuan Agong untuk lantik Perdana Menteri. Now, saya kira anda semua dah dengar ya, banyak cerita, banyak penjelasan, banyak huraian berhubung dengan kuasa yang di-Pertuan Agong untuk melantik Perdana Menteri. So mungkin anda fikir anda tahu, tetapi percayalah, ada satu perkara yang anda tidak tahu, iaitu kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong dalam hal melantik Perdana Menteri atau melantik orang selain daripada orang yang kononnya mendapat sokongan majoriti dan nama dicalonkan kepada Agong. Okey, saya jelaskannya. So sebenarnya ramai tidak tahu bahawa bila kita cerita sokongan majoriti dalam sistem kita, sistem berperlembagaan kita, ianya merujuk kepada sokongan ahli-ahli parlimen, betul. Okey. Tetapi anda perlu faham juga ya, kelazimannya, walaupun tak termaktub dalam perlembagaan, tapi kelazimannya parti yang menang besar akan mencalonkan atau menentukan siapa calon Perdana Menteri. So kalau anda lihat dulu-dulu, Barisan Nasional selalu menang besar. Dia menang malah zaman sebelum zaman Pak Lah, atau zaman Pak Lah ya, 2004 selalu menang 2/3. Kemudian dia mula susut ya, tapi masih dapat majoriti sehingga PRU 14. So bila Barisan Nasional dulu-dulu ni dia selalu menang pilihan raya dengan sendiri tanpa bantuan parti lain, dia akan merujuk kepada parti terbesar dalam Barisan Nasional, iaitu UMNO. Jadi lazimnya UMNO akan calonkan Perdana Menteri. So zaman dulu-dulu 80-an, lepas 81, selalu dicalonkan ialah Tun Mahathir. Selepas Tun Mahathir, untuk dua pilihan raya dicalonkan Pak Lah. Selepas Pak Lah selalu dicalonkan Najib ya. So that is pencalonan oleh UMNO. Dan lazimnya bila UMNO, kepimpinan tertinggi UMNO dan sebagainya bersetuju bahawa orang ni akan jadi calon Perdana Menteri, semua dalam Barisan Nasional setujulah. Okey. Mungkin dalam Barisan Nasional, contohnya pada zaman Najib, mungkin semua setuju Najib boleh jadi Perdana Menteri, tetapi semua setuju juga, mungkin majoriti juga setuju Muhyiddin Yassin boleh jadi Perdana Menteri atau Zaid Amidi boleh jadi Perdana Menteri. Tetapi oleh kerana Najib adalah Presiden, lazimnya kepimpinan tinggi akan bersetuju untuk mencalonkan Najib. Takkan orang-orang dalam MKT akan membuat sesuatu yang memarahkan Najib. Okey. So pendek kata, sebenarnya pencalonan itu adalah ditentukan oleh parti, walaupun perlembagaan tidak sebut benda tu dan perlembagaan buta parti dalam hal ini.
Tetapi pencalonan ditentukan oleh parti atas sebab-sebab politik. So, message saya di sini adalah mungkin Najib dapat sokongan majoriti, tapi mungkin Muhyiddin juga dapat sokongan majoriti jika nama dia dicalonkan. Mungkin Ali dapat sokongan majoriti jika nama dia dicalonkan. Atau mungkin Ahmad dapat sokongan majoriti jika nama dia dicalonkan. So you get the idea. Awak dapat idea lah apa yang cuba saya sampaikan. So maknanya ada sokongan majoriti yang nyata dan ada sokongan majoriti yang tidak nyata. Okay. Of course, ini bukan urusan parlimen, ini bukan urusan Agong. Agong cuma lihat nama yang dicalonkan dapat tak sokongan majoriti dan dapat dia PM lah. Lazimnya. Tetapi Agong boleh buat satu perkara yang tidak pernah berlaku dalam negara ni setakat ini, iaitu Agong boleh beritahu, okey, sekarang maaf pernah berlaku dalam negara ni. Agong boleh beritahu, okey, sekarang contohnya depa calonkan Najib. Okey, Najib tapi Agong nak juga nama lain. Lepas tu UMNO tak puas hati. UMNO hantar 120 akuan bersumpah kepada Agong. Ini ada 120 akuan bersumpah kepada Agong. Jadi Najib dapat sokongan majoriti. So terang lagi bersuluh, ahli politik akan berretorika. So tak ada sebab menurut perlembagaan Agong wajib lantik Najib. No such thing. Agong boleh kata ya, tapi beri nama lain. Sebabnya, nombor satu, saya dah cerita, ada majoriti yang nyata tu tidak semestinya orang lain tidak mungkin dapat majoriti. Sebab itu Perlembagaan Persekutuan Perkara 43/2 dia nyatakan dengan jelas, pada hemat tuanku, ahli parlimen yang mungkin dapat kepercayaan majoriti. Ada perkataan mungkin sana. Dan bila ramai ahli politik, ramai aktivis dan sebagainya berhujah, mereka tidak faham maksud mungkin, ada yang tak sebut terus mungkin itu. Jadi dia sebut pada hemat baginda mendapat kepercayaan majoriti. No, ada perkataan mungkin. Tak percaya kat saya? Tanya pakar perlembagaan. Maknanya Agong boleh percaya, yes, Najib dapat sokongan majoriti, hitam putih dia ada. Okay, tapi saya pada hemat baginda, kalau saya lantik Muhyiddin, contohnya pada masa tu Muhyiddin deputy Najib katakan, kalau Najib, kalau saya ambil Muhyiddin mungkin dapat kepercayaan majoriti. Jadi Agong nak juga Muhyiddin. Boleh tak? Boleh. Dan ianya berperlembagaan. Ianya, saya ulang, berperlembagaan. Kemudian yang di-Pertuan Agong katakan lantik Muhyiddin. So Agong tak adalah SD, sebab Agong faham ini semua politik depa, depa nak Najib, jadi of course depa. So kemudian Muhyiddin perlu buktikan keabsahannya di Dewan Rakyat menerusi usul undi percaya atau tidak percaya. Dia perlu buktikan keabsahan dia mungkin beberapa minggu atau bila Dewan Rakyat bersidang. Okey. Tahu tak bila benda ni berlaku? Benda ni berlaku selepas PRU 15. Okey. Sebelum saya sampai ke situ, perkataan mungkin itu ada lagi satu sebab mengapa ianya ada dalam perlembagaan. Ianya untuk situasi di mana tidak ada mana-mana parti dapat majoriti. Maknanya bila tidak ada mana-mana parti dapat majoriti, so perkataan mungkin itu penting kerana mungkin Agong percaya dua pihak mungkin dapat sokongan majoriti. Dalam kes PRU 15 mungkin Agong percaya Muhyiddin dapat sokongan pun boleh mungkin dapat sokongan majoriti, Anwar pun mungkin dapat sokongan majoriti. Okey. So selepas PRU 15 dihantar 115 akuan bersumpah sokongan terhadap Muhyiddin. Okey. Saya pun pernah berpersoal mengapa ada tempoh 24 jam Agong beri lanjutan kepada UMNO untuk kemukakan bukti sokongan dan sebagainya. Tak masuk akal. Saya pun ada persoal, tapi persoalan yang saya timbulkan adalah berdasarkan kelaziman. Kelazimannya kalau dah ada bukti sokongan majoriti, Agong akan lantik orang itu. Tetapi kalau kita nak
lihat dari sudut, kita nak buang sudut kelaziman, kita nak lihat pula dari sudut perlembagaan. Sebenarnya mungkin yang di-Pertuan Agong rasa saya nak beri peluang juga, nak lihat ada orang lain tak boleh dapat sokongan majoriti, atau Agong tak payah beri peluang kepada UMNO, tak payah pun. Let's say ada 115 SD untuk sokong Muhyiddin ke siapa ke dari Perikatan Nasional, tapi Agong boleh kata okey, dia percaya, contohnya dia percaya Anwar dapat sokongan majoriti, mungkin dapat sokongan majoriti, dia boleh kekal lantik Anwar. Dia boleh kekal lantik Anwar. Saya ulang, Agong boleh kekal lantik Anwar. Kemudian Anwar perlu buktikan keabsahannya di Dewan Rakyat yang telah dilakukan, ya, selepas Anwar dilantik menjadi Perdana Menteri. Ada usul undi, saya lupa percaya ke tidak percaya, ya, terhadap Anwar. So itu dibenarkan dalam perlembagaan. So walaupun saya ni kritik kerajaan pimpinan Anwar, walaupun saya ni rasa Anwar gagal, walaupun saya rasa rakyat sedang dikencing dari banyak sudut dan kerajaan ini perlu berundur, perlu ada kerajaan baru, tetapi bila orang persoal saya dari sudut perlembagaan, saya terpaksa jelaskan kebenaran. Kebenarannya, saya sendiri pernah persoal mengapa yang di-Pertuan Agong beri tempoh 24 jam. Tapi saya faham sebenarnya dari sudut perlembagaan mengapa Agong lakukan demikian. Tetapi saya tak sebut, sebab pada masa itu fokus saya adalah untuk sebab saya nampak jangka panjang. Kalau kerajaan yang tertubuh itu adalah PH dengan Barisan Nasional, ianya akan mudaratkan rakyat. So saya tak sebut. Tetapi hari ini bila timbul isu PM Melayu bukan Melayu, saya nak jelaskan bahawa sebenarnya apa yang berlaku itu, biar apa kata aktivis, biar apa kata ahli politik, biar apa kata penganalisa, ianya berperlembagaan. Ianya berperlembagaan. Malah Agong sebenarnya tidak perlu pun beri tempoh 24 jam. So katakan esok ada PRU 16, katakan Perikatan Nasional menang besar, dia menang besar, dia ada majoriti, dia akan bentuk kerajaan. Kemudian Perikatan ajukan nama Muhyiddin ke Hamzah ke atau Hadi Hawang ke, tak kira lah. Okey, katakan dia letak nama Dr. Sam contohnya. Okey, dia letak nama Dr. Sam selepas PRU 16 dan Dr. Sam dapat sokongan majoriti, ada bukti. Tapi Agong boleh kata saya nak lantik Muhyiddin. Boleh. Sebab kalau pada hemat tuanku, Muhyiddin mungkin dapat kepercayaan majoriti, Agong boleh buat. Awak bolehlah hantar berapa banyak SD yang anda hendak, Agong boleh buat. So perkara ni lazimnya Agong tak buat dulu-dulu, tapi selepas PRU 15 ianya terjadi. Okey. So ini adalah penjelasan susulan satu kenyataan yang telah dibuat oleh seorang pemimpin politik, iaitu Muhyiddin Yassin, yang tepat, hampir tepat, iaitu Agong berkenaan dengan kuasa Agong untuk lantik Perdana Menteri dan sebagainya. Cuma secara hormat, bukannya apa, sebab saya pun menyokong Perikatan Nasional secara amnya, tetapi Muhyiddin terlupa satu perkataan dalam penghujahan dia, iaitu mungkin. Pada hemat tuanku, mungkin dapat kepercayaan atau sokongan majoriti. So mungkin itu tak ada, dan kemudian Muhyiddin berhujah bahawa Agong tidak ada kuasa mutlak. Ini saya boleh nyatakan sejelas-jelas mungkin tidak benar, ya. Pada hemat saya, mungkin Tan Sri terkhilaf. Agong ada kuasa mutlak untuk melantik Perdana Menteri, dan sekalipun ada sejumlah akuan bersumpah yang diajukan yang menunjukkan hitam putih orang ni disokong, tetapi Agong boleh lantik orang lain sebagai Perdana Menteri. Ini adalah kuasa mutlak budi bicara Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Dan saya terbuka mana-mana peguam yang mungkin hendak sama ada pertikai atau setuju dengan penjelasan ini. Okey, saya sudah buat rujukan saya, of course, dengan seorang yang saya kira adalah pakar perlembagaan dan peguam, tetapi mungkin orang lain nak berhujah. So, yes, kerajaan ini perlu berubah. Tetapi bila kita beri penjelasan, kita perlu
bersikap adil. Ini pandangan saya, ya. Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.